Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kepada kita pimpinannya sehingga kita dapat sama-sama mendengarkan dan juga mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita pimpinannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita nikmat, taufik dan hidayahnya. Memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga mana dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya sehingga dapat menyelamatkan kita daripada azabnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita, khusus amalan yang telah kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam membacakan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman karangan Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, di mana pada 2 minggu yang lalu Al-Imam Al-Haddad sedang membicarakan tentang keadaan orang-orang yang beriman, di mana dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat itu lebih utama dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun demikian masing-masing ada kebaikannya. Subhanallah. Jadi itulah antara yang terakhir yang telah kita bacakan pada 2 minggu yang lalu. Dan di mana Al-Imam Al-Haddad mengatakan, awas, jangan suka sebut jikalau, kerana yang demikian itu akan membuka jalan bagi gangguan syaitan. Baik. Jadi Imam Al-Haddad mengatakan jangan asyik-asyik kita akan menyalahkan, kalaulah aku buat ni, dah tentu aku tak jadi macam gini. Jangan kata jikalau, jangan kata kalau. Pasal kita itu akan membuka jalan bagi syaitan untuk mengganggu kita. Subhanallah. Kita buat sesuatu jadi perkara yang lain, kemudian kita salahkan perkara yang kita lakukan itu. Maka itu membukakan jalan bagi syaitan untuk mengganggu kita. Subhanallah. Kemudian sambung kata Al-Imam Al-Haddad di sini, pada pendapatku, jikalau itu biasanya disebutkan oleh orang yang malas, yang tiada berupaya, sentiasa meluputkan amal kebajikan, padahal ia boleh mengerjakannya disebabkan oleh sikap tidak kuasa dan malas itu, ataupun suka bergantung atas daya upaya dan kekuatannya, atau atas usaha dan tipu dayanya. Subhanallah. Apa kata Imam Al-Haddad di sini? Imam Al-Haddad mengatakan, pada pendapat aku, pada pendapat pengarang ni, atau Al-Imam Al-Haddad mengatakan, perkataan jikalau, asyik-asyik kalaulah aku gini, dah tentulah aku boleh buat. Kalaulah aku tadi tu ni, dah tentu aku dapat semayang awal waktu. Ini pasal mak aku call lah, ni pasal suami aku suruh masak lah, aku tak dapat semayang awal waktu.
Mereka ni mencari alasan menggunakan perkataan kalau. Subhanallah. Jadi apa kata Imam Haddad? Perkataan jikalau itu biasanya disebutkan oleh orang yang malas, yang tiada berupaya sentiasa melupakan amal kebajikan. Orang ni memang selalu leka dan juga lalai melakukan amal kebajikan. Ada saja dia itu mencari sebab mengelakkan dirinya untuk melakukan amal kebajikan. Ajak silaturahim, dia kata si fulan tu yang salah, aku yang betul. Ajak pergi masjid, dia kata nantilah, baru zuhur. Kan Nabi emphasizekan isyak dengan subuh. Dia kasih alasan. Ajak suruh sedekah, dia kata aku ni tak banyak duit. Apa saja amalan yang kita ajak, benda-benda baik yang kita ajak, mesti dia akan kasih 1000 macam alasan. Kemudian bila dah nak buat, nanti dia akan salahkan pula. Aku ni sebenarnya bukan tak nak buat, tapi kalau aku ni ada ni, dah mesti aku buat punya. Tapi bila memang aku ada urusan macam ni, sebab tu aku tak boleh buat. Dia mencari alasan. Jadi bila alasan tu dikemukakan, dikeluarkan, diberitahu, maka Imam Haddad mengatakan orang macam ini biasanya itu adalah orang yang memang malas. Dia ni memang malas nak melakukan ibadat. Kemudian, dan dia sentiasa meluputkan amal kebajikan, padahal dia boleh mengerjakannya, disebabkan oleh sikap tidak kuasa dan malas itu. Dia ni selalu macam membiarkan ataupun meninggalkan kebaikan-kebaikan yang dia boleh buat. Dia boleh buat itu, dia boleh amal ini, dia boleh amal itu, dia boleh buat. Masalahnya dia tak buat. Kenapa dia tak buat? Kerana dua sifat. Kerana tak kuasa nak buat. Kerana dia tidak kuasa nak buat dan juga kerana sifat malas. Obviously sifat malas itulah yang punca sebenarnya dia itu tidak mahu merebut peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Contohlah sekarang ni dia memang dah masuk waktu ni. Zuhur dah masuk 1.10. Contohlah Zuhur dah masuk 1.10. Dah masuk bank ni, tak ada kerja nak buat. Dah masuk Zuhur ni, ada je mata nak pergi tengok kanan, tengok kiri. Tengok ada kerja rumah nak buat tak. Nak sapu ke, nak bersihkan dapur ke, nak cuci bilik air ke, nak basuh kain ke, tengok air dah mendidih ke, macam-macam alasan. Bila tak masuk Zuhur tadi, pukul 12, pukul 11, tak pergi nak tengok pun. Masuk pukul 11, 12.30, pukul 12, mata tak ada tengok kanan kiri pun. Tak kuasa. Tengok, tak ada nak tengok pun bawa kursi nak sapu ke, nak basuh ke, nak masak ke, tak ada, tak kisah pun. Tak ada pun. Tapi bila masuk waktu Zuhur, itu jam juga dia nak cari. Macam tak ada timeline gitu. Asal Zuhur je, asal masuk je waktu semayang, dia nak cari benda lain. Masuk je Zuhur, asal awak tak semayang dulu, ni saya sibuk ni, nak basuh kain. Okeylah, terima. Besok asal tak semayang dulu ni, saya sibuk ni, suami saya nak balik lunch. Saya nak kena masakkan untuk dia. Asal semayang lagi, tak boleh ni, saya ni nak habiskan ni, vacuum ni dulu nak habiskan. Bilik air dah berkeladak, nak kena bersihkan dulu. Asal tak semayang Zuhur, ini hero Hindustan ni nak mati, aku nak kena tengok dulu ni. Kalau tak, dia menyesal, tak dapat tengok lagi. Basantam tak ada replay. Contohlah. Ada saja alasan untuk dia meninggalkan kebajikan, peluang yang Allah berikan untuk dia. Bila waktu semayang tak masuk, bila time ibadat tak ada, dia tak ada cari pun. Tak ada nak cari waktu tersebut. Tak ada cari apa benda-benda yang dia nak buat. Subhanallah. Jadi ini nak menunjukkan. Kemudian bukan bila kata kenapa awak tak semayang, dia kata, kalaulah aku tak ada kerja tadi, dan memang aku semayang pun sebenarnya. Kalaulah aku tak vacuum, aku dah semayang dah awal waktu tadi. Tapi pasal aku nak vacuum lah ni. Nampak? Dia mengada-adakan alasan. Jadi Imam Haddad mengatakan orang ini memang sebenarnya alasan itu digunakan kerana nak menutupi sifat malas yang ada dalam diri dia sendiri. Jadi perkataan lau ataupun jikalau
Kalau dalam bahasa Arab tu nama lau. Lau. Kita panggil kalau. Lebih kurang sepupu sepusat. Bahasa Arab tu yang asal lah. Kita ni bahasa pinjam bahasa lain. Baik. Jadi perkataan jikalau ataupun kalau itu keluar daripada orang yang memang ada sifat malas untuk melakukan ibadat. Kerana apa? Kalau dia itu memang tidak ada sifat malas, dia akan meninggalkan segala-galanya demi untuk melakukan kebajikan tersebut. Terutama bab semayang. Dia akan letak tepi semualah. Prioriti aku nak lakukan semayang. Semayang adalah perkara yang aku nak kena dahulukan. Paling penting, paling important untuk hidup aku. Belum vacuum ke, belum masak ke, belum apa ke, yang penting aku nak kena lakukan semayang dulu. Tapi kalau kita nak cakap, ini kalau saya cakap, benda ni benda yang kita cari sendiri. Maksud saya apa? Benda yang memang kita nak buat. Tapi memang kalau betul kebetulan itu, contohlah suami ada di rumah hari Minggu. Sekarang ni dah masuk pukul 1 tengah hari, suami belum makan tengah hari, contoh. Jadi nak bermakna apa? Kita nak kena masakkan untuk suami, contoh. Jadi bila nak kena masakkan suami, maka itu adalah kewajipan, tanggungjawab untuk isteri-isteri melayani suami. Maka antara menyegerakan solat dengan menyegerakan dengan membuat tanggungjawab, maka membuat tanggungjawab itu lagi diperlukan. Membuat tanggungjawab itu lagi didahulukan. Kita jangan salah faham. Yang saya maksudkan tadi itu adalah kalau kita ni memang tidak ada urusan. Suami kerja. Kat rumah kita tak ada orang. Tak ada anak-anak yang nak perlukan untuk makan. Maka ketika itu janganlah kita rush makan semasak sampai kita melambatkan semayang kita. Semayang dahulu. Semayang dahulu, kemudian masaklah. Atau masak dahulu, kemudian semayang. Maknanya masak tu sebelum masuk waktu. Ni kita nak beritahu ni, nak ajarkan kepada kita. Terutama diri saya yang bercakap ni dan juga amnya kepada pendengar semua atau yang melihat, yang mempelajari, yang mendatangi kelas ini. Kita bila belajar kitab ini, Al-Imam Al-Haddad ni seolah-olah sedang berbual-bual dengan kita ni, bercakap-cakap nasihat-nasihatkan kita ni seperti seorang bapa kepada anaknya. Seolah-olah Imam Al-Haddad itu ada depan kita. Jadi Imam Al-Haddad ni cakap, kalau kita selalu pakai perkataan kalau, kita kena ingat itu biasanya itu datang daripada orang yang mempunyai sifat malas melakukan amal kebajikan. Jadi kita take note diri kita macam mana. Subhanallah. Pasal kita belajar kitab ni ataupun kitab tasawuf ini, kitab Imam Al-Haddad, kitab tasawuf ini tujuannya itu adalah untuk kita menyucikan diri. Itu namanya tasawuf. Tasawuf maknanya kita membersihkan. Jadi bila kita belajar, bermakna kita nak membetulkan amalan kita. Sebab tu hari Selasa, kita akan ganding-gandingkan kitab tasawuf untuk membersihkan diri kita, kitab Al-Azkar untuk amal yang kita boleh dapat daripada kitab tersebut. Jadi ada pembersihan diri dan juga ada amal. Jadi dua-duanya kita jalan sekaligus, insya-Allah. Baik, jadi sambung kata Imam Al-Haddad. Ataupun ia suka bergantung atas daya upaya dan kekuatannya atau atas usaha dan tipu dayanya. Ia mengira bahawa ia akan terselamat kerana ia cekap dan pandai mengelakkan diri dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ke atas dirinya. Ataupun orang ini menggunakan perkataan kalau ini, dia menggunakan perkataan jikalau, ataupun kita pakai bahasa kalau, kerana dia tak boleh terima benda yang dia buat itu jadi lain daripada apa yang dia expect. Benda tu memang sudah takdir Allah, jadi dia terlalu rely on usaha dia. Jadi bila usaha dia jadi lain, maka dia akan kata kalaulah. Kita kena ingat perkataan kalau ini, kenapa dia jadi problem? First problem dia kerana kita akan mencari alasan-alasan untuk backing diri kita yang salah. Itu yang masalah tu pertama tu penting. Kita akan cari alasan untuk membela diri kita yang dah buat salah. Kita salah tak melakukan sembahyang pada awal waktu kerana perkara-perkara dunia yang kita boleh tangguhkan. Tapi kita tak nak mengaku, kita kata kalaulah ini tak ada, dah tentu aku sembahyang awal waktu. Yang kedua, kita terlalu
terlalu rely dengan kita punya usaha sehingga kita lupa akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa kalaulah aku tadi kenapalah aku boleh accident sedangkan aku ni selalu jaga. Kalaulah tadi aku pakai seat belt, kalaulah aku tadi baca doa, tak adalah aku jadi macam gini. Dia lupa bahawa apa yang Allah takdirkan tetap akan berlaku. Jadi itu yang masalahnya tu. Kalau Allah takdirkan kita apa pun, walau kita jaga safety macam mana pun tetap akan sakit. Allah takdirkan, maaf kata, Allah takdirkan kita kena kencing manis. Kita pula salahkan takdir. Macam mana aku boleh kena kencing manis ni? Aku sendiri minum teh tak ada gula. Kopi tak ada gula. Milo tak ada gula. Semua tak ada gula. Aku nampak gula macam nampak hantu, takut. Tapi aku boleh kena kencing manis juga. Ini namanya orang yang tak nak terima takdir yang telah Allah berikan kepada dia. Allah telah tentukan takdir. Haji punya takdir tahun 2020 bulan 7 nanti akan kena kencing manis. Macam mana dia punya jaga pun, kalau Allah nak kasih, tetap Allah akan kasih. Jadi kita tak boleh nak menyalah-nyalahkan. Kalau dah diberi oleh Allah ujian tersebut, maka yang perlu untuk kita adalah berdoa, tunjukkan kesabaran, tunjukkan kita syukur. Ustaz, takkan sakit pun nak kena syukur? Syukurlah. Daripada kena kencing manis, antara kencing manis dengan sakit kanser, mana lagi kita nak? Kan? Bermakna lagi minor. Subhanallah. Jadi kita tengok kepada orang yang lebih berat. Jadi itu adalah sebab tu kita bersyukur. Dan masa yang sama kita juga bersabar atas ujian yang Allah beri. Jadi Imam Haddad mengatakan ni dua sebab. Orang yang malas dan yang kedua orang yang tidak boleh terima takdir yang telah Allah tentukan untuk dia. Subhanallah. Baik, sambung kata sini lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadharun min qadar. Artinya, tiada berguna menjaga diri dari apa yang ditakdiri. Tiada berguna menjaga diri daripada apa yang ditakdiri. Bermakna apa? Ini bukanlah maknanya daripada hadis ni kita tak boleh, kita berhenti usaha, tak. Kalau kita takut kencing manis, contohlah maaf kata, kita nak stop makan nasi putih, nak stop makan air dalam tin ke, air kotak ke, kita cuma minum air putih saja, teh tak ada gula, kopi tak ada gula, sebagai usaha kita untuk prevent daripada kena kencing manis, itu tak mengapa. Usaha kita tak mengapa, cuma maknanya apa daripada hadis ni adalah, kalau anda kata Allah sudah takdirkan kita kena, maka kita tetap akan kena. Tidak ada yang dapat menghalang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melainkan kalau kita banyak-banyak usaha betul-betul doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama doa lepas sembahyang, terutama sebagai ibu bapa mendoakan anak. Subhanallah, ini doa ini doa yang insya-Allah tak ditolak. Jadi kita rebutlah peluang-peluang. Kalau kita rasa takut dengan penyakit itu, doa. Ustaz, saya takut dengan penyakit kanser, na'udzubillah. Semoga Allah SWT jauhkan kita semua daripada penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita takut kena penyakit-penyakit tersebut, maka jangan kita sekadar usaha diri, tapi lupa usaha minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usaha dengan berdoa. Jadi kalau kita nak berusaha untuk menjaga diri, maka tidak mengapa. Cuma kalau anda kata kena juga, maka itu adalah sudah perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena bersabar. Baik. Sambung kata sini lagi, renungkanlah segala kata-kata ini dan fikirkanlah dalam-dalam kerana ia mengandungi makna yang mendalam dan rahsia yang banyak. Hanya Allah sajalah kesudahan segala perkara. Baik. Jadi Imam Al-Haddad ni mengatakan, saya tengah lihat bahasa Arabnya dulu. Fata'ammal zalika, maka renungkanlah kata-kata ini. Wa am'inin nazra fihi, dan dalamkanlah pemikiran anda padanya, renungan anda padanya. Fa innahu ma'na jalil, kerana ia mengandungi makna yang mendalam atau makna yang besar.
tahtahu ilmun kasir, dan rahsia-rahsia yang banyak. Wa ilallahi aqibatul umur, kepada Allah sajalah kesudahan segala perkara. Jadi Imam Haddad mengatakan, bila kita dah dengar tentang bagaimana Allah SWT punya takdir kepada kita, kemudian Nabi pun dah sabda tentang orang mukmin yang kuat lebih afdal daripada orang mukmin yang lemah. Kemudian kita dah dengarkan bagaimana orang-orang yang selalu menggunakan perkataan kalau itu adalah kerana sifat malasnya, dan juga kerana dia terlalu rely on usaha dia, sehingga dia tidak boleh menerima takdir yang telah Allah tentukan untuk dia. Subhanallah. Jadi Imam Haddad mengatakan, renungkanlah kata-kata yang telah aku ucapkan ni. Fikirkan dalam-dalam. Maknanya apa? Bila kita renungkan, bukan sekadar renung, bermakna kita take note dan kita berubah. Daripada selalu kita menyalahkan takdir. Asal masak tak sedap je, salahkan orang lain pula. Inilah suami aku ni tak tahu nak ajak aku pergi kos memasak. Jadi sebab tu aku masak selalu tak sedap. Salahkan suami pula. Yang suami pula salahkan isteri. Masing-masing salahkan masing-masing. Kalaulah suami aku bawa aku pergi kedai kursus memasak, dah tentu aku masak lagi sedap daripada Chef Wan. Pula. Dia salahkan orang, dia tak nak mau menyalahkan diri sendiri. Subhanallah. Jadi inti adalah daripada yang Imam Haddad mengatakan, jika itu membuka gangguan, membuka laluan bagi syaitan untuk mengganggu dia. Subhanallah. Baik. Kita pergi pada tajuk yang baru. Mengharapkan keampunan tanpa amal. Baik. Adapun mengharapkan keampunan dan mencita-citakan masuk syurga tanpa usaha dan amal, seperti menunaikan segala suruhan, suka mengerjakan kebajikan, di samping meninggalkan segala larangan, serta menjauhi pekerjaan jahat, adalah seperkara bodoh dan keliru. Ini pun satu tajuk yang boleh membuatkan kita terdorong lagi untuk menambah-nambahkan amalan kita, terutama amal ketaatan dan juga taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Imam Al-Haddad? Adapun mengharapkan keampunan dan mencita-cita masuk syurga tanpa usaha dan amal. Adapun orang yang mengharapkan syurga, orang yang mengharapkan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa usaha dan amal. Usaha dan amalnya apa? Seperti menunaikan segala suruhan, menunaikan segala perintah-perintah Allah, suka mengerjakan kebajikan, iaitu perkara-perkara sunat. Dia yang pertama seperti menunaikan perintah, bermakna perintah yang wajib, dan suka kepada kebajikan. Dia suka nak buat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah dan sebagainya. Subhanallah. Dia suka nak buat perkara-perkara tersebut. Di samping itu juga, dia meninggalkan segala larangannya serta menjauhi pekerjaan jahat. Dalam masa yang sama juga, dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan serta menjauhi pekerjaan-pekerjaan jahat. Ma'atarkil mahzurat, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan menjauhi perkara-perkara yang tidak baik. As-sayyi'at itu bermakna perkara-perkara yang tidak baik atau perkara yang jahat. Kalau larangan itu kita makruf lah. Maksudnya kita faham benda-benda yang Allah larang. Allah larang kita mencuri, Allah larang kita menzalimi orang, Allah larang kita membunuh orang dan sebagainya. Itu adalah larangan-larangan perintah daripada larangan-larangan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama kita. Kemudian dia kata sini, dan serta menjauhi pekerjaan jahat atau perkara-perkara yang tidak baik. Ada boleh dikatakan masuk perkara yang tidak baik ni, boleh dikatakan perkara-perkara yang makruh. Boleh juga dinamakan perkara-perkara yang tidak baik ini adalah perkara-perkara yang tidak baik yang berupa maksiat batin. Maksiat batin. Hasad, dengki, sombong, ujub, riak. Ini semua adalah maksiat batin.
Jauhkan diri. Baik. Jadi orang-orang yang mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan bercita-cita untuk masuk syurga tanpa ada usaha dan amal. Jadi usaha dan amal itu dia ada dua kategori. Usaha dan amal dari sudut perintah, usaha dan amal dari sudut larangan. Perintah wajib dan sunat, larangan sudut makruh dan juga yang haram ataupun maksiat batin. Dia tak ada buat. Suruh semayang, tak semayang. Suruh puasa, tak nak puasa. Suruh sedekah, tak nak sedekah. Zakat lagi tak nak. Duit dah mampu untuk pergi haji, tak nak pergi haji. Bila kata duduk, asyik mengumpat orang, asyik menghina orang, menzalimi orang, mencuri dan sebagainya, macam-macam maksiat buat. Tapi orang ini dalam masa yang sama, dia mengharapkan keampunan Allah dan mengharapkan syurga Allah pula. Jadi kata Al-Imam Haddad mengatakan orang ini adalah orang yang bodoh dan keliru. Awal sekali Imam Haddad mengatakan orang yang bodoh. Alamak ustaz kasarnya. Imam Haddad mengatakan fahuwa humkun wa ghururun. Saya bawa ni kitab bahasa Arabnya. Fahuwa humkun wa ghurur. Humkun adalah orang yang bodoh. Bodoh. Hamid tu bermakna dia punya isim fa'il. Humkun ni kebodohan, dia lagi bodoh daripada jahil. Apa ni beza? Ada yang membezakanlah perkataan jahil dengan juga humkun. Baik, tu kita tolak tepi dulu. Kenapa Imam Haddad sama mengatakan dia adalah orang yang bodoh? Kerana apa? Orang-orang yang seperti ini, dan juga Imam Haddad mengatakan dan orang yang waghurur. Gurur ni orang yang tertipu. Macam mana pula orang yang mengharapkan syurga, harapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dikira sebagai orang yang tertipu, orang yang bodoh? Kerana orang-orang macam ini, dia asyik memikirkan apa? Asyik memikirkan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Senang dia cakap. Tak apa, Allah tu kan maha pengampun, maha penyayang. Jadi tak payah aku nak sembahyang, insya-Allah Allah ampunkan. Betul. Tak jadi masalah. Apa yang kita cakap tu, Allah maha pengampun, maha penyayang, itu betul. Betul. Itu adalah sifat Allah. Memang daripada nama-nama Allah. Tapi masalahnya kita menggunakan nama itu supaya kita dapat melakukan maksiat. Itu yang jadi salah. Kita gunakan. Tak apalah ustaz. Hari saya tak semayang. Saya selalu ingat Allah tu maha pengampun, maha penyayang. Besok saya nak mati, saya sangka baik dengan Allah. Yang Allah akan ampunkan saya. Nanti insya-Allah saya clean. Confirm tak saya masuk neraka. Ini dah namanya masalah ni. Bila kita gunakan nama Allah tu bila mana kita dalam keadaan sedang bertaubat kepada Allah. Dalam keadaan kita nak sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik macam mana? Kita nak taubat, kita tahu diri kita ni banyak dosa. Jadi bila kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu kita ingat bahawa Allah itu adalah Maha Pengampun. Maka ketika itulah maka Allah akan mengampunkan kita. Kan Allah kata, kan kita bila kita puji, kita istighfar kan kita sebut apa? Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita puji Allah, Allah yang maha agung. Allazi la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan melainkan dia. Wal hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kan? Kemudian kalau kita ingat waktu kita bulan puasa, apa kita baca ketika nak buka apa? Ya azim, la ilaha illa anta ighfir lana zambal azim fa innahu la yaghfiru zambal azim illal azim. Kita puji Allah, minta Allah ampunkan kita. Tapi bila kita sebut nama Allah yang bahawa Allah itu Maha Pengampun, macam kita baca waktu Sayyidul Istighfar, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kan? Maka sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan Engkau ya Allah. Kita tahu, kita mengaku bahawa Allah saja yang boleh mengampunkan dosa kita, maka kita sebut ketika kita punya mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada pun kalau kita tak minta ampun kepada Allah, hanya menyebutkan keampunan Allah saja, maka itu adalah tertipu dan orang yang bodoh. Kan? Dia tak amal, semayang tak, puasa tak, maksiat jalan terus. Kemudian asyik-asyik mengharapkan keampunan Allah.
Betul, kita akan cakap, Ustaz, tapi kan Allah itu kan mengikut sangkaan hamba-Nya itu. Kan dalam hadis kursi kalau tak silap saya. Kan hadisnya makruf, ana inda zanni abdi bi. Aku ini mengikut sangkaan hamba-Ku kepada aku, kata Allah. Jadi kalau kita mengharapkan Allah, kita sangka bahawa Allah itu Maha Pengampun, maka insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Itu yang saya katakan tadi, dia bila dah salah apply, macam-macam semua keluar. Bila dia nak lakukan maksiat, dia tak nak beramal, tak nak semayang dan sebagainya, dia keluarkan macam-macam dalil pula. Bila lepas tu jadi ustaz tiba-tiba. Oh keluar, ustaz kan ni, Allah dah kata ni, Allah ikut sangkaan hamba dia. Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian Allah kan dah kata dalam Al-Quran, apa namanya, yang telah katakan pada hamba-Ku yang telah melampaui batas. Qul ya ibadallazina asafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Dalam masuk ayat, sesungguhnya Allah SWT mengampunkan dosa, semua dosa-dosa. Inna Allah ghafur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kan Allah dah kata macam gitu, Ustaz. Jadi kalau kita mengharapkan ampunan Allah, maka insya-Allah Allah akan ampunkan saya, Ustaz, walaupun saya tak semayang. Betul. Itu bukanlah perkara yang salah. Betul, apa yang dia dakwa tu betul. Tapi kita kena ingat, perkara itu digunakan bila mana orang itu dalam keadaan bertaubat. Orang taubat, dia banyak dosa. Maka ketika itulah barulah dia mengingat ayat-ayat yang Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah itu luas rahmatnya. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tapi kalau orang ahli maksiat pun nak macam gitu juga. Kalau macam gitu bermakna sampai bila-bila pun dia tak akan stop daripada maksiatnya itu. Dia akan lagi berterusan dengan melakukan maksiat. Na'udzubillah. Gara-gara apa? Gara-gara tertipu dengan rahmat Allah SWT. Bukan rahmat Allah tu bedek, tak. Tapi penyalahgunaannya itu. Tak apalah Ustaz. Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti Allah ampunkanlah dosa saya. Ustaz siapa nak cakap saya macam itu? Alah pula. Suruh pakai tudung. Maaf katalah suruh pakai tudung. 1000 macam alasan. Alah Ustaz, saya masih muda lah Ustaz. Baru 50 Ustaz. Saya baru 60 tahun. Nanti dah 70 tahun saya pakai tudung lah. Pula. Ustaz saya bila tegur pakai tudung. Alah Ustaz, saya masih cantik lah. Ni dah tak cantik saya pakai tudung. Macam-macam alasan dia kasih. Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ustaz kubur Ustaz lah. Kubur saya. Macam-macam alasan. Jadi kalau orang macam gini, dia pula kasih alasan. Mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan pengampunan Allah. Dan juga masa yang sama dia mengharapkan syurga Allah. Maka Imam Haddad mengatakan orang ini adalah orang yang tertipu dan orang yang bodoh. Subhanallah. Dan demikian itu juga adalah tunduk kepada kemahuan syaitan yang terkutuk. Dan menerima kekeliruan dan tipu dayanya. Kerana syaitan telah menjual yang jahat dalam rupa yang baik. Subhanallah. Imam Haddad mengatakan orang ini sebenarnya adalah orang yang tunduk akan kemahuan syaitan yang terkutuk. Maknanya apa? Dia bila mengharapkan sahaja tanpa beramal, macam itulah yang diarahkan oleh syaitan. Syaitan tahu pengampunan itu takkan didapatkan melainkan dengan amal. Jadi syaitan bisikkan dia lah. Kau ni hari ni je kau minum arak. Besok lusa kau kena ingat. Kau minum arak pun tak apa. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak apa, minum arak pun tak apa. It's okay. Nanti Allah ampunkan. Dia termakan mengikut kemahuan syaitan yang terkutuk. Jadi syaitan dengan kita ni, iblis dengan kita, iblis tu lagi experience daripada kita. Daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang tahun 2020. Berapa ribu tahun tu. La haula wala quwata illa billah. Kita pula nak mainkan iblis pula. Iblis bilang aku ni sekarang dah berapa puluh kali dapat PhD daripada kau. Aku ni dah PhD dalam mengganggu kau. Kau pula ni baru beranak tahun berapa? Kau beranak tahun 60-an, tahun 50-an, kau pula nak trik aku. Pula. Iblis pula boleh kata macam gitu. Contohlah. Jadi kita pula rasa dah boleh trik iblis. Sebenarnya tak, kita yang tertipu. Iblis, syaitan bisikkan pada kita, jangan risau. Allah tu Maha Pengampun, jangan risau dan sebagainya. Na'udzubillah.
Baik. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Surah An-Nisa ayat 119. Apa firman Allah SWT? Barang siapa yang mengambil syaitan sebagai perlindungannya selain dari Allah, sebenarnya ia telah rugi kerugian yang nyata. Syaitan memberikan janji-janji dan angan-angan kosong kepada mereka, dan apa yang dijanjikan syaitan itu tiada lain melainkan tipuan belaka. Ni Allah sendiri kata ni dalam Quran. Apa Allah kata? Wa man yattakhidhu syaitana waliyan min dunillah. Barang siapa yang dan siapa yang mengambil syaitan sebagai walinya, sebagai pelindungnya. Kalau kata sini dia tengok sebagai pelindungnya. Kalau wali yang ni bermakna sebagai yang menjadikan yang kontrol dia. Ikut cakap dia yang menguasainya. Boleh nama juga sebagai wali. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya selain daripada Allah. Sepatutnya kita minta pada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Minta Allah yang menguasai kita. Tapi kita menjadikan syaitan yang menguasai kita. Faqad khasira khusranan mubina. Maka sesungguhnya dia itu telah rugi kerugian yang nyata. Rugi. Kerana apa? Syaitan itu dia kalau jadi menguasai kita, tidak ada lain melainkan dia nak bawa kita, mengheret kita masuk ke dalam neraka. Iblis ni, syaitan ni, hati dia adalah hasad. Dia ni ada sifat hasad. Hasad apa? Dia tak nak umat manusia ini masuk syurga, dia dalam neraka. Dia nak bukan dia saja, bangsa dia dalam neraka. Dia nak manusia-manusia yang lain pun dalam neraka. Jadi kalau kita pula jadikan dia dapat kuasai kita, biarkan dia dapat kuasai kita, maka kita telah rugi serugi-ruginya. Rugi yang nyata. Itu yang Allah kata gitu. Faqad khasira khusranan mubina. Maka dia telah rugi kerugian yang nyata. Subhanallah. Kemudian Allah kata, ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan memberikan janji-janji dan angan-angan yang kosong kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah syaitan memberikan janji-janji, angan-angan kepada mereka itu melainkan hanyalah tipu daya belaka. Syaitan janjikan apa? Janji kau jangan risau. Kau kalau hari ni kau tak semayang, Allah kau kena ingat selalu. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi buat apa nak risau? Buat apa kau nak takut dengan azab Allah? Kau kan orang yang bersedekah. Jadi tak apa. As long as kau masih sedekah, kau tak semayang tak apa. It's okay. Pasal Allah tu Maha Pengampun. Nanti Allah nampak kau punya sedekah, nanti Allah tutuplah. Nanti Allah scrapekanlah kau punya semayang. Jadi kau akan masuk syurga juga. Termakan dengan kata-kata iblis. Terkena dengan godaan syaitan. Na'udzubillah. Jadi Allah kata, tidaklah janji-janji mereka itu melainkan tipuan belaka. Ditipu oleh syaitan. Jadi kita kena ingatlah. Kita tak boleh saja mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh saja mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa usaha. Kita nak Allah ampunkan kita. Hari-hari tu bila masa kita lakukan taubat. Taubat tu nak dilakukan hari-hari. Kalau kita rasa hari tu kita tak berdosa, tetap kita taubat pada Allah. Taubat tu jalan terus. Jangan kita merasa, tak apalah. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku tak taubat pun Allah akan ampunkan. La ilaha illallah. Nabi SAW. Nabi sendiri, Nabi contoh untuk kita. Nabi itu adalah contoh untuk kita. Nabi sendiri istighfar tiap-tiap pagi dan petang 100 kali. Kalau Nabi itu sendiri, orang yang paling bersih, makhluk Allah yang paling bersih, masih lagi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi dan petang, 100 kali pula tu, dah kita, apalagi kita ni orang-orang yang paling penuh dengan dosa. Nabi sendiri 100 kali, kita pula, tak apalah Ustaz, Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa yang tak ada dosa sekarang ni? Nabi yang tak ada dosa istighfar 100 kali,
Orang yang buat dosa pula rasa tak apalah, Allah Maha Pengampun. So tak payah minta ampun pun tak apa. Nanti Allah automatik ampunkan. Automatik pula. La ilaha illallah. Nabi SAW sendiri mengajarkan kita. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nabi sendiri mengajarkan doa minta syurga. Kita pula tak ada usaha nak masuk syurga. Tak apalah Ustaz. Saya yang penting ada iman Ustaz. Yang penting insya-Allah kalau saya ada iman, mati mesti masuk syurga. Dia lupa memang mati masuk syurga tapi singgah ke tidak? Bahasa Indonesia panggil mampir ataupun tidak. Sana mampir, mana mampir mana? Mampir neraka. La ilaha illallah. Kalau dah mampir neraka tu, kalau kita kata satu hari, kalau satu hari pun kita kena ingat, satu hari kat sana 1000 tahun dekat dunia. Satu hari. La ilaha illallah. Satu hari dalam neraka, satu hari ke akhirat, 1000 tahun kat dunia. Kita buat yang kata tak apalah Ustaz, satu hari pun tak apa. Api neraka itu bukan macam api lighter. Kita kena ingat tu, api sana, api yang Allah ganda-gandakan kepanasannya itu. Dan Allah besarkan penduduk neraka. La ilaha illallah. Jadi, kita janganlah sahaja mengharapkan keampunan Allah. Janganlah sahaja kita mengharapkan syurga daripada Allah tanpa kita berusaha kepadanya. Nak Allah ampunkan dosa kita, usaha taubat, sungguh taubat. Taubat sesungguhnya. Istighfar. Minimum 100 kali lah apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Kalau susah sangat, tiap-tiap lepas semayang tu baca istighfar. Tiap-tiap lepas semayang tu mestilah baca istighfar 20 kali. Minimum 20 kali. Dari satu hari, satu malam, 100 kali. Minimum. Kalau dapat lebih, lagi bagus. Lebih lagi bagus. Tak rugi kita berbanyakkan istighfar. Tak rugi kalau kita minta syurga Allah. Jadi, istighfar jalan terus. Barulah kita boleh mengharapkan keampunan Allah. Amal, usaha, jalan terus. Barulah kita boleh mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita termakan dengan tipu dari syaitan yang sering menghayalkan kita. Yang sering mengkaburkan pemikiran kita dengan asyik-asyik membisikkan Tuhan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang tanpa untuk menyuruh kita melakukan amal. Itu kita kena jaga diri baik. Semoga Allah SWT memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang kita dengarkan pada pagi ini. Supaya Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Supaya kita tidak termakan dengan gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan syaitan. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, menggolongkan kita semua daripada kalangan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan surah Wal-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.